Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Najib sebenarnya tahu transaksi 1MDB yang kabur melalui Bank Singapura, kata saksi. Berita penuh. Bekas Perdana Menteri Najib Razak tahu mengenai aliran dana 1MDB melalui laluan yang kabur di cawangan Bank BSI di Singapura, kata bekas kaki tangan bank itu. Bekas Ketua Perkhidmatan Pengurusan Kekayaan bank berkenaan, Kevin Michael Swampilai, memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini bahawa dana kekayaan negara Malaysia itu dan beberapa entiti berkaitan telah menggunakan dana fidusiari bank berkenaan. Saksi pendakwaan ke-44 itu memberi keterangan bahawa bagi dana fidusiari yang diperbadankan dalam bidang kuasa luar pesisir, objektif utama pelanggan apabila menggunakan dana sebegitu adalah untuk memudahkan pengaliran wang ke destinasi tertentu yang mereka pilih di samping mengaburkan identiti pelabur. Dia berkata demikian ketika perbicaraan terhadap Najib berkaitan penyelewengan 2.28 bilion ringgit Malaysia dana 1MDB. Swampilai berkata dalam kes dana fidusiari, dalam konteks penggunaannya oleh AABAR, SRC dan 1MDB, wang yang dipindahkan ke dana ini tidak diletakkan kepada deposit, sebaliknya merupakan saluran untuk menyalurkan wang kepada pelbagai benefisiari yang hanya diketahui oleh pelanggan sendiri sambil pada masa yang sama mengaburkan pelanggan daripada penelitian pelbagai pihak berkepentingan di Malaysia. Kevin yang bertugas di Bank BSI antara Januari 2010 dan Julai 2016 berkata, urusan M dikendalikannya melibatkan Yak Yi Chiu yang merupakan pengurus perhubungan bank itu bagi ahli perniagaan Jolo. Saksi itu berkata pada awal perhubungan dengan Jolo serta 1MDB dan SRC pada 2011, dia tidak mengetahui motif ahli perniagaan itu memilih penyelesaian dana fidusiari berbanding penyelesaian lain seperti insurans dan amanah. Kevin bagaimanapun mendakwa dengan melihat semua berdasarkan maklumat yang keluar dalam domen awam sejak 2015 adalah jelas bahawa Jolo berniat agar dana fidusiari berkenaan adalah lebih baik kerana memberi ilusi optik kepada pelbagai pihak berkepentingan di Malaysia dan di tempat lain bahawa dana milik SRC, 1MDB dan AABAR dilabur dalam instrumen pelaburan bona fide seperti dana pelaburan. Saksi itu berkata, Jolo memilih struktur dana yang memiliki aliran wang berlapis-lapis dan mengelabui identiti pelanggan untuk transaksi 1MDB, SRC dan AABAR yang merujuk kepada firma pelaburan di Abu Dhabi AABAR Investment PJS. Walaupun arahan untuk melaksanakan urus niaga ini disampaikan oleh beberapa syarikat kaki tangan syarikat pelanggan kepada Yak, saya selalu menganggap bahawa urus niaga ini dilakukan dengan pengetahuan Perdana Menteri ketika itu Najib Razak, kata saksi tersebut. Lelaki berusia 58 tahun itu memberi keterangan bahawa dia memiliki tanggapan tersebut berdasarkan fakta yang didakwa berikut. Pertama, SRC ialah sebuah syarikat milik Kementerian Kewangan pada masa Najib Razak menjadi Menteri Kewangan. Najib adalah pengurusi Lembaga Penasihat 1MDB dan dana itu dimiliki sepenuhnya oleh kementerian berkenaan. Makluman yang diberikan oleh Jolo kepada BSI bahawa dia adalah penasihat kepada Najib yang dimaklumkan kepadanya oleh pihak atasan dan Yak, bahawa dalam menghadapi soalan berterusan oleh BSI mengenai destinasi akhir dan penggunaan dana yang disalurkan melalui dana fidusiari itu, Jolo memberi respon secara konsisten bahawa urus niaga ini adalah pelaburan kerajaan-kerajaan yang sulit. Dan oleh itu, tiada maklumat lanjut boleh diberikan. Saiz urus niaga itu ada pada magnitude dan kekerapan yang tinggi sehinggakan ia memerlukan kelulusan peringkat tertinggi seperti yang dikeluarkan oleh pegawai kerajaan yang mempunyai kedudukan tinggi seperti Perdana Menteri. Swampilai memberi keterangan bahawa dana fidusiari ini termasuk Chistenic Investment dan Enterprise Emerging Market di mana kedua-duanya berada di Curacao di rantau Caribbean serta Devonshire Capital Growth Fund dan berpangkalan di British Virgin Island dan Bridge Absolute Return Fund yang berpangkalan di Cayman Island.
Menurutnya, setiap dana ini berada di bawah bidang kuasa dana luar pesisir yang dianggap sebagai ringan dari segi pengawasan dan kawalan kawal selia. Menurut pihak pendakwaan, fasa ketiga daripada 4 fasa keseluruhan kes rasuah dan pengubahan wang haram 1MDB melibatkan usaha sama yang dikatakan antara 1MDB dan Aabar dalam bentuk syarikat ADMIC yang didakwa bertujuan membangunkan Tun Razak Exchange TRX di Kuala Lumpur. Pinjaman sebanyak 3 bilion USD dikumpulkan untuk tujuan yang diperkatakan itu dengan jejak wang yang berbelit-belit melalui BSI Singapura. Pihak pendakwa berhujah bahawa fasa ketiga berakhir antara 21 Mac 2013 dan 10 April 2013 dan pemindahan 681 juta ringgit Amerika Syarikat ke akaun Najib antara 21 Mac dan 10 April 2013. Jumlah itu bersamaan 2 bilion ringgit Malaysia pada masa tersebut. Perbicaraan dijalankan di hadapan Hakim Colin Lawrence Sekira.